Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, selesaikan olehmu akan akhiratmu dan pada berbuat ibadat akan daku. Nescaya aku penuhkan hatimu dengan nur dan aku berikan berkat pada rezekimu dan aku sampaikan kepadamu mana dia? Dan aku sampaikan kepadamu tubuhmu akan istirahat, yakni senang dan suka, dan jangan lalai engkau daripada menyebut akan daku. Baik. Hai anak Adam, selesaikan olehmu akan dirimu pada berbuat ibadat akan daku. Ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Selesaikan olehmu akan dirimu buat ibadat. Buat ibadat. Apa yang patut kita buat, buat. Bangun pagi ikut waktunya lah. Selesaikan tu maknanya habiskan, bereskan, tunaikan. Jadi kalau pagi tu apa? Pagi tu ada qabliyahnya. Pagi tu apa? Ada bangun tidur awalnya. Pagi tu ada apa? Lepas sembahyang ada wirid dan zikirnya. Ada bacaan-bacaan tertentunya, yasinnya dan umpamanya semua tu. Semua tu ada amalannya, jangan tidak amal. Nah, tak apa, biarkan dah rosak. Selesaikan berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah Taala apa ganjarannya? Apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nescaya aku penuhkan hatimu dengan nur. Hatinya penuh dengan nur. Kita ibadat kepada Allah Taala, hilang gelap. Kita dapat ibadat kepada Allah Taala, hati kita terang. Hati kita terang, kita dapat mengenal mana buruk, mana baik, mana jahat, mana betul, semua kita dapat lihat. Kalau kita tak ibadat kepada Allah Ta'ala, syaitan masuk dalam hati kita. Kita lalai, kita tak dapat lihat mana baik, mana betul. Bahkan yang betul nanti kita pandang sebagai buruk, yang buruk kita pandang sebagai betul. Ya, baik. Allah Ta'ala penuhkan hati kita dengan nur dan beri berkat pada rezeki. Berkat pada rezeki tak mestinya banyak. Ya, yang orang banyak tahu, duitnya banyak, asetnya banyak, kedainya banyak, tapi tak ada berkat. Yang nama rezeki tu, yang nama wang kita tu, yang kita perlukan saja tahu. Makan, minum, kenderaan kita. Yang lain-lain tu semua tu kiranya berlebihan tahu. Kiranya hanya lebihan dan kita tak perlu pun. Kita tak perlu pun. Itu hanya untuk menambah hisap kita. Itu dah kita menambahkan payah mencarinya dan menambahkan hisap kita pada yaumil akhir nanti. Jadi yang kita tak perlu, minta maaf ya. Jadi yang orang kaya ada duit banyak-banyak berjuta-juta duduk atas ringgit tu semua tu, sebetulnya mereka tak perlu pun tau. Mereka perlu besar, mereka berasal periuk mereka besar, mereka perlukan kerak besar. Maka periuknya besar jadi keraknya besar. Tak perlukan, manusia tak perlukan itu semua. Yang manusia perlukan hanya yang apa yang diperlukan. Kita makan sepinggan, orang kaya makan berapa? Sepinggan juga, mana boleh makan 5 pinggan. Kita tidur 1 bilik. Dia tidur berapa bilik? Rumah saya ada 14 bilik. Tidur berapa bilik? 1 bilik juga. Takkan ditukar 1 bilik, 1 bilik, 1 jam 1 bilik. Katil saya besar. Bukan king size. Tak tahu apa size lah. Punya besar. Kau tidur kau bergolek satu katil ke? Kau baring sini, sini kosong. Kau golek sini, sini kosong. Sama. Yang baki tu hanya hisap saja. Kau susah payah mencarinya. Tak ada berkat pada rezekinya. Tak ada berkat. Kau tengok. Yang orang hartanya tak sebanyak kau. Rezekinya apa cukup. Alhamdulillah. Asetnya tidak ada. Kedainya pun tak ada. Hidup sederhana biasa saja. Tapi dia lebih mewah padamu. Mewah waktunya boleh tuntut ilmu. Boleh menghadap Allah Ta'ala. Boleh belajar. Lapang hatinya. Lapang dadanya. Yang makin banyak itu pasal tak ibadat. Apatah lagi kalau tak ibadat disulami dengan maksiat. Makin tak ada apa-apa. Sebab itu kita bilang maksiat ni jahat. Maksiat masuk dalam kehidupan kita. Dia jadi macam racun. Maksiat masuk dalam waktu kita, dia buat waktu kita tidak ada berkat. Maksiat masuk dalam waktu kita, buat waktu kita tak ada berkat. Tak habis-habis kerja, tak beres-beres kerja, tak sempat-sempat kerja, tak selesai-selesai kerja. Maksiat masuk dalam kewangan kita, buat kita jadi apa-apa. Duit kita rasa tak cukup. Maksiat masuk dalam keluarga kita, jadikan kita tak ada ukhuwah antara kita, tak ada kasih sayang. Sepura-pura saja. Dengan isteri pun tak betul-betul sayang tau. Kalau boleh macam tak nak sayang. Tapi apa boleh buat, aku pasangkan sayang. Itu kalau maksiat. Tak selesai urusan kita, tak beres ya. Pasal tak ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi hatinya tidak selesai, hatinya tidak beres. Urusannya semuanya sangkut. Kaya, kalau kita kaya, jauh lebih kaya pada kita. Jauh lebih kaya pada kawan-kawan. Tetapi kenapa dia punya dapat peluang ibadat, dia punya dapat peluang beristirahat, bersenang-senang dalam majlis ilmu, kurang daripada kawan. Patutnya dia punya kaya 5 kali pada kawan, dia punya kena hadir kuliah lebih kali 5 kali pada kawan. Tapi kalau kuliahnya kok tak sampai, tak 5 kali kurang daripada kawan. Ada berkat ke tu? Ada guna ke tu? Wangnya banyak tapi tidak ada berkat. Tu namanya rezekinya tak berkat. Orang tak sekaya dia boleh pergi haji berkali-kali. Orang tak sekaya dia boleh derma sama sini. Sedang cakap orang tak sekaya dia boleh hadir kuliah lah, boleh lapang macam orang kaya-kaya begini, duduk saja gitu. Orang sekaya dia itu tak berkat. Nak tahu rezeki kita berkat tak berkat, tengok ibadat dapat beres ke tidak. Dengan kamu ada rezeki itu, ibadatmu beres ke tidak. Tengok orang sekitaranmu lah. Tengok kawanmu yang sekayamu ataupun tak sekayamu macam mana. Kalau tengok yang tak sekayamu pun tapi ibadatnya banyak, dapat apa, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala banyak, ya. Tapi aku nak kasih alasan, tapi aku pergi cari kerja pun dibenarkan Allah Ta'ala juga apa? Untuk perintah Allah Ta'ala juga apa? Dapat kasih peluang kerja, staf aku kerja apa? Betul, staf kau dapat kerja, staf kau dapat makan, kau pun dapat itu, dapat ni. Tapi kaunya sendiri tak dapat ibadat kepada Allah Ta'ala. Kaunya sendiri penuh kerugian. Kau dapat menampungkan kehidupan stafmu lah, gaji stafmu lah, untuk stafmu lah, untuk itulah, untuk inilah. Kaunya sendiri tak dapat manfaat, apa guna, apa nilai. Ya, tak beres kerjanya pasal tak ibadat. Dah tak ibadat dah lah sudah. Kalau dia tak ibadat, besar kemungkinan diselami dengan maksiat. Dan aku sampaikan kepadamu, tubuhmu akan istirahat. Betul, boleh rehat, boleh tenang, boleh relax, ya. Yang ada orang pagi-pagi gini tak boleh relax tau. Pagi celik mata pagi saja dah apa? Sibuk untuk cari rezekinya. Kalah-kalah kuli batak. Orang masih duduk, masih wirid, masih zikir, dia dah dari pagi sampai dah malam. Orang pekerjanya pun dah relax, dah hadir kuliah. Yang nama toki, yang nama pekerja pun dah boleh relax, dah boleh hadir kuliah, dah boleh i'tikaf dalam masjid, dah boleh baca Quran. Yang nama toki kok masih belum apa-apa, terlari sana, terlari sini, termeeting sana, termeeting sini. Sudahlah, tak tahu apa mau cakap, ya. Yakni senang dan suka, dan jangan lalai engkau daripada menyebutku, ya. Allah Ta'ala jangan lalai menyebutku. Lalai daripada menyebut Allah Ta'ala tu macam mana lalai? Orang lalai tak hadir majlis ilmu, orang lalai. Orang lalai tak dekat pada ulama, orang lalai. Orang lalai tak ingat mati, itu orang lalai. Orang lalai tak baca Quran, itu lalai. Orang lalai tak zikrullah, itu lalai. Na'udzubillah, ya, itu orang lalai. Baik. Dan jika lalai engkau daripada menyebut dan akan daku, nescaya aku penuh akan hatimu kepapaan. Dan dengan sebab demikian itulah jadi engkau kalah, lelah dan payah. Dan aku penuhkan dadamu dengan duka cita dan gundah. Dan jikalau engkau sabar barang yang tinggal daripada umurmu, nescaya zuhudlah engkau pada barang yang tinggal daripada ajalmu. Betul, ya. Baik. Kalau lalai daripada mengingat Allah Ta'ala, ya Allah akan penuhkan hatinya dengan kepapaan. Dengan sebab demikian itulah jadi engkau lelah dan payah. Dia tak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalai pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hatinya jadi papa. Papa tau. Papa lah. Kalau orang nak sikit, kalau nak banyak tu namanya papa. Kalau biasa siapa yang kalau nampak makan perakus? Yang lapar ke yang kenyang? Nampak makan perakus, nak banyak. Nampak makan cukup belah. Yang kenyang, yang kalau dapat makan nampak banyak pun tak perakus, ya. Nak macam mana pun terima kasihlah, cukup bagi saya. Yang lapar itu yang rakus. Dia laporkan perkara dunia, rakuskan perkara dunia. Miskin lah tu namanya tu, lapar, miskin. Biasanya kalau nak rebut harta banyak-banyak, yang kaya ke yang miskin? Patutnya yang miskin, ya. Terbalik, yang kaya punya sikap lebih dahsyat pada yang miskin. Allah, yang kaya lebih dahsyat daripada yang miskin. Yang kaya lebih nak keruk harta lebih daripada yang miskin. Yang kaya lebih rasa tak secure, tak selamat lebih daripada yang miskin. Yang miskin boleh tenang, boleh steady saja. Allah Ta'ala letakkan papa dalam hatinya. Papa kenapa macam mana? Pasal nak banyak, papa lah tu. Cukup, alhamdulillah. Kaya lah tu.
Hatinya jadi papa. Tak cukup ini, cukup nak buka ini. Tak cukup buka kedai ini, dah buka production ini. Tak cukup production ini, nak ada penghasilan ni. Alamak. Penat hatinya dan papa. Ya, papa. Jadi hati orang miskin. Dan sebab demikian inilah jadi engkau lelah dan payah. Penat tau. Yang kejar tak capat. Tak dapat. Yang nak dapat ini terlepas. Dah dia gundah hatinya. Dapat lagi. Dapat aja. Satu masalah pula. Macam mana nak handle. Berapa banyak orang tak ada kedai ingin nak bikin kedai. Tak dapat, wah boring macam mana. Sanggup habis wangnya modal nak kedai. Dapat kedai je ada masalah. Wah kedainya tak laku lah. Wah barang dagangnya gitu, macam mana? Dan tentulah ada cabaran. Yang saya cukuplah alhamdulillah apa yang ada. Sebab demikian itulah jadi engkau lelah dan payah. Dan aku penuh akan dadamu dengan duka cita dan gundah. Duka cita dan gundah. Tak dapat. Dia nak tak dapat. Dapat aja satu masalah. Allah. Macam mana nak handlekan. Macam mana nak hidupkan. Macam mana nak majukan. Dan jikalau engkau sabar barang yang tinggal daripada umurmu, nescaya zuhudlah engkau pada barang yang tinggal daripada ajalmu. Kalau kau ingat bagi zuhudmu, bagi umurmu tinggal sikit, nasti engkau zuhud terhadap dunia. Kenapa? Kau tahu ajalmu tak lama akan datang. Ajalmu tak lama akan sampai. Tak ada zuhud. Pasal apa? Temahakkan dunia. Ya. Tak ingat Allah. Pokok pangkalnya lah pasal apa? Tidak ibadat, tidak ingat Allah. Maka tak kunjung puas hatinya. Nyampah tau tengok kadang orang-orang begini. Temboloknya besar. Makannya, nakkan dunianya banyak. Hanya kerana duitnya banyak. Nakkan dunianya banyak dah tentu. Maksiatnya pun banyak. Kalau maksiat sanggup bayar yang ratus-ratus untuk maksiat. Bukan jangan hanya perkara lara saja, perkara maksiat tu saja. Dia rasa gembira pasal dia banyak duit. Dia rasa dia cukup pasal dia banyak duit. Happy dia ada biaya untuk maksiat. Setiap sen akan dikira oleh Allah Ta'ala. Kerugian waktunya, kerugian taatnya. Yang kau penat cari duit. Kau tumpuk saja dah tak bagus. Kau penat cari duit, kau infakkan pun baik. Kau penat cari duit, kau pakai, dah kau penat cari duit, dengan kau cari duit, susah payah. Kau kurang ibadat, kau kurang dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Dapat duit pakai untuk maksiat. Allah bertimpa-timpa musibah atas dirinya. Dahlah dia penat cari duit, orang lain dah rehat, dia tak rehat. Orang lain sudah tenang, dia tak tenang. Dapat duit, kumpul banyak-banyak, tak bagus. Dapat duit, dia belanjakan untuk maksiat. Lagi tu musibah atas musibah. Nak dapat duitnya susah, dapat duitnya pun dikeluarkan untuk jalan yang susah. Yang tu untuk maksiat. Lepas tu kita menyampah. Orang gini, apa lagi baik. Kadang-kadang macam kita nak angkat tangan, doakan ya Allah kasih dia apa lagi bagus. Jadi dia tak boleh buat maksiat. Macam kita nak angkat tangan, tapi itu terserah Allah Ta'ala lah. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak uji dia, biarlah Allah Ta'ala uji dia. Nasib dia baik, kalau Allah Ta'ala stopkan dia. Sama ada bisnesnya bankrupt ke. Sebab kalau dia tak syukur, dia buat maksiat. Nasib dia baik, kalau Allah Ta'ala ajarkan dia. Bisnesnya tak jadi ke, ataupun apa ke, kodong ke, itu nasib dia baik. Nasib dia tak baik, Allah Ta'ala biar, mati tak ada apa pahala satu pun. Na'udzubillah min zalik ya. Kalau ditindak oleh Allah Ta'ala tu baik namanya ya. Orang susah-susah cari kerja 4-10, sekali pagi makan pagi, sekali petang makan petang, untuk cari makan saja untuk anak isteri. Kau dan itu, tapi itu pun dia sabar, redha, sebut Allah, syukur pada Allah. Kita berduitnya banyak, mewahnya banyak, tak ingat Allah, lepas tu pakai untuk maksiatkan pada Allah Ta'ala. Tak guna. Tak guna. Banyak duit untuk hanya buat kerosakan kat muka bumi. Kemanfaatan dia tak buat. Kemanfaatan untuk atas muka bumi, untuk diri dia tak manfaat, untuk alam semesta pun tak ada manfaat. Hai anak Adam, dengan tolongku jua, kuat engkau berbuat taat akan daku. Alhamdulillah. Dengan tolong Allah Ta'ala kita dapat buat taat pada Allah Ta'ala. Nak minta tolong Allah Ta'ala, dekat dengan Allah Ta'ala, ingat pada Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala tolong kita, bantu kita dalam ketaatan.
Dan dengan tolongku jua engkau tunaikan segala suruhku. Betul. Tanpa ditolong Allah Ta'ala tak mampu ya. Maka nak tolong Allah Ta'ala kena senantiasa ingat Allah, dekat dengan Allah. Allah bantu kita senantiasa tak sampai menyeleweng, tak sampai lalai dengan dunia. Dan dengan rezekiku jua kuat engkau berbuat maksiat dan akan daku. Dengan tolong Allah kita dapat buat ibadat. Dengan tolong Allah Ta'ala kita dapat tunaikan segala suruh Allah Ta'ala. Dan dengan rezeki Allah Ta'ala juga engkau buat maksiat. Allah. Sekarang kau punya semua Allah Ta'ala berikan. Allah berikan kau rezeki, kau buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Kau derhaka kepada Allah Ta'ala. Jahat tau orang-orang gini tau. Kalau dia dengar kuliah-kuliah gini hatinya bergaruh dengan ustaz. Kalau boleh nak cekik ustaz. Kalau boleh nak tombok ustaz. Ustaz ni tak ada lain cakap lain. Tukarlah tajuk lain. Tapi kadang-kadang nanti dia nak menyedapkan hati dia. Kalau ustaz cakap begini, ini bukan aku. Ustaz cakap orang lain. Tak ada, ini bukan aku. It's not me. Siapa bilang kau gitu? Apa sebab kau dekat bertengkar. Kalau bukan kau diam saja, sudahlah, dengar saja. Kalau bukan kau, pasal kau nak bidas, sebenarnya menunjukkan kau lah. Pasal kau kenapa kau tergelisah-gelisah, pasal kau makan cili, sebab itu kau asyik rasa pedas. Kau kena getah sebab kau makan nangka, sebab itu kau kena getah. Ya. Kalau bukan kau, ya sudah. Aku cakap sama orang lain. Kalau kau gelisah-gelisah, temannya kau lah. Tak suka, macam nak disumbat mulut ustaznya. Tukarlah tajuk lain. Tukar tajuk apa? Hijrah bawa manfaat. Tukar gitu. Memang betul lah. Tapi tidak boleh tidak. Nabi basyiran wa nadhira. Beri khabar gembira dan beri khabar ancaman. Dan kita dah termasuk dalam zon diancam neraka. Na'udzubillah min zalik. Perlu diperingatkan kan tak? Perlu diperingatkan. Tengok hakim kalau jatuhkan hukum kat mahkamah. Dia tak terus bilang, awak dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Tak, dia akan sebut. Awak nanti dia akan beri nasihat dulu. Dia akan gulung dulu. Awak sudah buat salah. Awak sudah buat ini. Jadi orang yang insaf. Maka atas kesalahan anda mudah-mudahan anda berubah. Mudah-mudahan anda insaf. Maka dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun untuk anda. Tapi dia dah lecture dulu. Biar sedar, biar ingat. Begitu ya. Kalau yang tak buat salah, ada penjara? Tak ada penjara. Ada kena lecture dengan hakim? Ya tak ada lecture. Bersyukur kalau dia dapat hadir majlis umpama ini, yang dia selalu ditegur dan dia diingatkan. Dia kena bersyukur. Dia kena bersyukur. Walau dia gelisah macam mana sekalipun, dia kena syukur. Kenapa Allah masih ingatkan dia, ya. Dan kehendakku jua engkau kehendak barang yang engkau kehendak bagi dirimu. Dengan kehendak Allah Ta'ala juga, jadi kita hendak barang kita hendak tu dengan Allah Ta'ala. Kita izin. Dan dengan iradatku juga engkau hendak bagi dirimu. Sebetulnya kita hendak kita apa semua daripada Allah Ta'ala tau. Allah Ta'ala nak berikan kita ini. Allah Ta'ala nak berikan kita rezeki nasi lemak. Maka Allah Ta'ala berikan kita selera nak makan nasi lemak. Allah Ta'ala hendakkan kita berikan kita kereta. Allah Ta'ala berikan kita selera nak beli kereta. Itu semua tu Allah Ta'ala berikan. Na'udzubillah, kalau Allah Ta'ala nak berikan kita binasa, Allah Ta'ala berikan kita selera untuk dunia sebanyak-banyaknya. Allah, na'udzubillah min zalik, ya. Dan dia rasa dia ada pencapaian. Dia banding dengan kawan-kawan, dia rasa dia lebih tinggi. Dia rasa kedai dia lebih banyak. Dia rasa harta dia lebih banyak. Dia tak tahu kawan-kawan dia ada ibadat lebih banyak. Lalai. Dan dengan nikmatku juga engkau berdiri dan engkau duduk dan engkau istirahat dan engkau sakit. Dan dengan kuasaku engkau berpetang dan engkau berpagi-pagi. Dan dalam hukumku juga engkau hidup. Dan dalam nikmatku juga engkau berbalik-balik. Dan dengan tolongku juga engkau menanggung akan tiap-tiap suatu engkau lupai akan daku. Allah beri dia dengan nikmatku jua, dengan berianku jua, dengan sekadar murahku jua, last-lastnya Tuhan sebut apa? Aku kau lupai. Tengok ya, sebut. Dan dengan kuasaku engkau berpetang-petang dan kau berpagi-pagi. Kau sampai petang sampai pagi, ada usaha petang, ada usaha pagi, ada hidup petang, ada hidup pagi, ada bernafas petang, ada bernafas pagi. Dan dalam aku hukumku jua kau hidup. Dengan Allah Ta'ala hukumkan hidup semua. Dan dalam nikmatku engkau berbalik-balik. Dengan nikmat Allah Ta'ala dapat berbalik-balik. Dan makan pagi, makan petang, makan malam, besok sarapan lagi. Berulang kali, berbalik-balik, berulang kali dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan dengan tolongku juga engkau menanggung akan tiap-tiap sesuatu. Dengan bantu Allah Ta'ala mampu dia melaksanakan setiap sesuatu. Ya, tetapi engkau lupai akan daku. Allah. Begitu ya. Allah yang berkasih dia kudrah. Allah yang kasih dia macam-macam pencapaian. Tapi aku engkau lupai. Allah. Banyak selagi selagan dia ingat. Kecuali Tuhan yang beri nikmat saja dia tidak ingat. Ya. Allah. Dan anda beruntung kalau anda orang di kalangan ini dan anda dengar nasihat ini daripada Allah Tuhan anda. Tuhan anda kena insaf, bukan setakat apa dalam hati dengar saja. Tak apalah, aku tahankan dengar, telinga aku sakit tapi aku tahankan dengar. Jangan asyik tahankan dengar, nanti anda tak tahan siksa neraka. Jangan asyik, tak apalah aku tahankan ustaz punya ngomelnya, kata aku macam mana nak angkat kaki jalan. Jangan hanya tahankan dengar, tahankan telinga. Bangun, berubah, ubahkan diri. Kurangkan dunia. Maksiat kena zero. Maksiat tak boleh. Maksiat zero. Tapi saya perlu dunia. Saya perlu banyak. Kecilkan periuk biar tak pasal kerak. Dan untuk kewangan kau tu semua. Pasal apa kau tak cukup. Pasal peruntukan Allah Ta'ala berikan untuk kau. Untuk kau hidup. Cukup itu dan ini. Cukup untuk ahli keluarga. Kau dah menyalahgunakan peruntukan itu untuk maksiat. Baik itu tak cukup. Tak kenyang-kenyang. Tak puas-puas rezekimu itu. Tak habis-habis punya rezeki ni. Bukan hanya setakat kau dengar ceramah gini, kau tak apalah aku tahankan telinga. Tahankan telinga tu dah bagus. Jangan hanya tak tahan telinga, jangan hanya tahan telinga. Kena tahan dosa. Kena cegah daripada dosa, tahan daripada maksiat. Setakat dengar ustaz cakap kalau boleh aku macam nak lari. Ustaz kau cakap macam kali aku nak sumbatkan mulut dia. Jangan, okeylah aku tabahlah, aku tak sumbat mulut dia lah, aku dengar. Jangan setakat dengar. Ini daripada Tuhanmu menasihatkanmu. Ini daripada Tuhanmu biar kamu tidak lalai. Allah, pagi-pagi dah kena lecture. Tak apa, biar kita tak lalai sepanjang hari dan besok dan lusa. Ya, kalau tidak kita tak kena lecture macam mana. Kau tengok kawan kau. Kalau dengar kuliah gini dia boleh senyum. Pasal dia tak makan cili, sebab itu dia tak kepedasan. Kau dengar gini hati kau kalau kesal pasal kau yang dimaksudkan dalam ini. Dan kau beruntung kau dapat peringatan ini, ya. Dan kau sebut-sebut dan kau ingat-ingat akan yang lain daripadaku. Dia dapat segalanya dengan Allah Ta'ala punya pemberian. Yang disebut-sebut lain. Yang disebut-sebut apa? Toke. Yang disebut-sebut apa? Partner. Yang disebut-sebut apa? Tender. Semua yang aku sebut selain pada aku. Allah. Yang disebut-sebutnya projek. Alamak. Projek. Kalau yang lain hanya projak. Bukan rojak aja. Jadilah. Diorang dapat nikmat rojak. Kau dapat nikmat projek. Pun suka hati kau lah. Begitu ya. Tak dapat banyak nikmat. Tapi dia fun. Dia happy tengok. Boleh kuliah. Boleh apa semua. Boleh ibadat. Boleh apa semua. Ya. Maka tiada engkau tunai syukur akan daku. Ya Allah. Betul-betul Tuhan bangkit. Dan ini semua akan kita dengar di yaumil akhir. Akan dibangkit oleh Allah Ta'ala. Akan disebut oleh Allah Ta'ala. Beruntung kita dapat dengar ini. Beruntung orang yang dengar ini dan dapat mengubah dirinya supaya tak dengar ngomel Allah Ta'ala yaumil akhir. Supaya tak dengar di lecture oleh Allah Ta'ala. Dituntut oleh Allah Ta'ala. Disebut oleh Allah Ta'ala pada yaumil akhir. Dan keseramlah anda bahawasanya yang anda dengar ngomel-ngomel ini semua ni adalah peruntukan untuk kita yang lalai ini. Kalau kau tak dengar sekalipun benda ini dah tersimpan untuk kau nanti yaumil akhir, kau akan dengar benda-benda. Kau akan dikomplain. Malaikat pun akan kutuk kau. Kenapa Tuhan dah kasih kau hayat tapi kau tak begini? Mengapa? Kalau kita tak dengar sekarang ini pun, ini semua ni kiranya rakaman untuk apa yang kita dengar. Dan kalau kita dah dengarkan dahulu, mudah-mudahan kita dah dengar, kita ubah diri kita, tak akan dengar lagi akan rangkaman ungkitan dan soalan daripada Allah Ta'ala. Pelajaran yang ke-22. Allah Ta'ala berkata, hai anak Adam, bermula maut itu membukai akan segala rahsiamu. Betul ya? Maut buka segala rahsia kita tahu. Kita dah lepas mati orang kira-kira, rupanya kuat derma rupanya. Tengok dalam simpanannya cuma ada berapa ringgit aja. Tapi nampak macam mewah kaya. Rupanya dia dermakan hartanya. Betul tak? Rahsia baiknya pun itu. Wali-wali pun rahsia hidupnya. Lepas mati baru orang bilang, aku pernah nampak Habib ini begini. Aku pernah nampak Habib ini begini. Rahsia. Orang jahat pun gitu.
Kali mati tengok akaunnya, tengok apa semua, banyak wang gelap rupanya. Wangnya bertipik-tipik. Cari resit zakat tak ada. Nampak jumpa-jumpa resit kelab malam. Alamak, terbuka rahsianya. Mati terbuka rahsianya. Orang kemas-kemas sebarangnya jumpa bahan-bahan maksiat. Alamak, na'udzubillah min zalik. Pelindung, mati membuka segala rahsiamu. Di hari kiamat itu membaca surat kebajikanmu kepadamu. Dan azab itu membinasakan akan kemuliaanmu. Allah, mulia macam mana, pangkat macam mana besar, rumah macam mana, bukan macam mana punya handal, kereta macam mana, semua ada masih dapat keistimewaan itu ke kalau kau dapatkan azab Allah Taala? Cair semua. Ada dalam ketengah azab nak orang panggil kau dengan gelaran-gelaran yang tertentu. Ada dalam azab kau masih nak merintah orang sana dan sini. Jatuh muliamu, habis, hilang, luput muliamu, ya. Dan apabila engkau berbuat dosa akan suatu dosa, maka jangan engkau telik kepada kecilnya, dan telik olehmu kepada Tuhan yang engkau berbuat maksiat akan dia. Betul. Lepas tu Imam Ibn Atta'illah pun sebut dalam kitab Hikam, tidak ada dosa yang besar kalau kau pandang pengampunan Allah Ta'ala. Namun tidak ada dosa yang kecil kalau kau pandang kebesaran Allah Ta'ala. Orang saleh kalau bikin dosa sikit aja dia rasa macam satu batu besar atas gunung nampak badan dia. Kita buat dosa besar pun kita rasa alah kecil aja, senanglah. Alah Tuhan tu Maha Pengampun lah. Jangan pandang besar dosa. Pandang besar dosa, ya. Jangan kau pandang kecil. Maka jangan kau telik kepada kecilnya, dan tetapi telik olehmu kepada Tuhan kau yang berbuat maksiat akan dia. Maha agung, maha suci, maha pemurah, maha beri kau segala-galanya, kau buat maksiat. Dan apabila diberi rezeki akan dikau akan suatu rezeki yang sedikit, maka jangan kau telik kepada sedikit, tetapi telik olehmu kepada Tuhan yang memberi rezeki itu akan dikau dengan dia. Dapat rezeki sedikit, alhamdulillah, Tuhan yang bijaksana beri aku rezeki sikit. Tuhan yang ada anugerah lain, supaya Allah Ta'ala beri aku rezeki sikit. Kenapa? Banyak lagi dari sisi Allah Ta'ala masih tersimpan. Husnuzan dengan Allah Ta'ala. Dari Allah, jangan pandang siapa. Raja kalau beri kita satu lagi sapu tangan aja, kau jangan pandang sapu tangannya, kau pandang daripada raja. Kau frame baik-baik. Ini pasal pemberian anugerah Tuanku. Kau simpan baik-baik. Setakat sapu tangan, aku ada towel lagi besar kat rumah. Towel tu kau beli kat cowboy. Ini raja beri satu lagi sapu tangan pun kau kena hargai. Jangan pandang sapu tangannya, pandang siapa beri. Nikmat Allah Ta'ala jangan kau pandang kecil. Itu dari Allah Ta'ala. Yang kecil pun Allah sayangnya, yang ada orang dapat nikmat kecil dan sedikit pun ingat Allah, syukur Allah Ta'ala. Dia dapat nikmat besar boleh tak syukur Allah Ta'ala. Allah berlindung Allah Ta'ala. Dan jangan engkau hinakan dosa yang kecil, maka kerana bahawasanya engkau tiada ketahui di mana dosa yang jadi murkaku atasmu. Jangan kau ingat dosa kecil. Dalam bilik ini apa yang kecil? Di antara apa yang kecil? Switch, kecil aja kan? Kecil gini aja. Kepetik, lampu buka terang jadinya. Allah. Jadi kau jangan pandang kecil. Sekali itu kepetik itu switch murka Allah Ta'ala. Dengan kau bikin itu, Allah Ta'ala terus tak suka kita, tak nak ampun dosa kita, boleh reject segala amalan kita. Itu perkara yang di antara dirahsiakan oleh Allah Ta'ala, namanya Ismul Azam. Di antara perkara dirahsiakan oleh Allah Ta'ala, Lailatul Qadar. Di antara perkara dirahsiakan Allah Ta'ala, wali-walinya. Di antara perkara dirahsiakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah apa? Itu Ismul Azam, wali-walinya, Lailatul Qadar, perkara dirahsia oleh Allah Ta'ala, 1 detik dalam hari Jumaat yang waktu kabul doa. 2 yang penghabisan, dirahsiakan Allah Ta'ala, 1 amal kita yang mana kecil sekalipun, dengan dia Allah begitu reda, Allah ampunkan dosa engkau. Dengan 1 selawat saja, Allahumma salli ala Muhammad, dengan semarak. Berapa banyak orang lantaran itu 1 aja terampun dosa. Imam Ghazali, dengan biarkan lalat minum dekat air dia, kecil. Dengan itu Ihya Ulumuddinnya jadi diterima oleh Allah Ta'ala. Amalan kecil. Dosa pun gitu. Kau tak tahu dosa yang mana, rupanya kau trigger Allah Ta'ala punya murka. Kau petik switch Allah punya murka. Sampai dengan tu dosa lain tak diampun oleh Allah Ta'ala.
Tak tahu yang mana satu ya. Jadi jangan pandang enteng dosa ya. Jangan bikin dosa gampangan bikin dosa kemudian kau pandang enteng pulanya. Tak boleh. Ustaz cakap Jawa aku tak faham. Jadi aku tak faham, aku tak salah lah. Gampang tu mudah. Enteng tu kau anggap ringan. Jangan mudah buat dosa kemudian kau anggap ringan dosa itu, ya. Dan jangan engkau sentosakan tipuku. Tapi Tuhan murka ke? Aku dapat duit banyak, aku sihat. Kau ditipu Tuhan. Kau menipu Tuhan. Nampak ni macam orang sejahtera tapi kau tak sejahtera. Tuhan tipu engkau. Allah ditrik oleh Allah Ta'ala. Diperdaya oleh Allah Ta'ala. Istidraj namanya. Na'udzubillah ya. Kalau nak tengok ya, kita nak tengok kita ditipu Allah Ta'ala ke tidak ya. Tengok kita ni layak ke tidak. Kalau kita orang yang tak layak, tapi kok kita dapat macam-macam benda yang orang yang dapat. Kau tengok orang lain yang dapat macam kau ada buat maksiat macam kau ke tidak. Kalau orang yang dapat macam kau tak ada umpamanya lah. Jadi ustaz, kita ceramah kuliah begini. Tapi aku doyan maksiat. Aku doyan tengok TV. Perempuan joget-joget. Aku doyan gitu. Agak-agak ustaz-ustaz lain, kiai-kiai lain ada buat gitu tak? Tak ada kan? Kau suka begitu, apalagi suka tengok gambar haram. Agak-agak ustaz-ustaz perkara itu boleh diterima oleh ustaz-ustaz lain tak? Tidak kan? Jadi kalau kau bikin benda yang tak macam orang lain bikin, tapi kau dapat benda yang macam orang lain dapat, itu namanya istidraj. Kau orang yang tak layak. Orang yang tak layak dapat. Begitu juga rezeki dan kehidupan. Kau dapat nikmat, dapat rumah besar, dapat apa semua gitu. Kau tengok, kawan-kawan kau yang lain yang dapat, ada maksiat tak? Tak ada maksiat. Tapi kau dapatnya sikit. Kau bahkan maksiat kau dapatnya banyak. Patutnya kau dah maksiat, kau dapat rumah atap, kereta buruk, itu yang layak untuk engkau. Ya? Tapi kau rumah kau lebih besar pada orang lain, kau kereta kau lebih hebat pada orang lain, itu istidraj. Istidraj tu maknanya betul. Apa kita bilang non-deserving. Non-deserving. Kau nak tahu kau deserving kau tidak, kau tengok kawan-kawan kau. Baik ke tidak? Kawan-kawan kau baik, dapat kau sikit. Kau jahat, dapat kau banyak. Banyak kedudukan, banyak peluang, banyak harta. Banyak yang tak layak dengan tingkah laku kita, itu nama istidraj. Alhamdulillah min zalik, ya, berlindung sama Allah Ta'ala. Takut dia setiap kali kalau duduk kuliah gini, Allah lindung dengan istidraj, ya Allah. Kita tahu kena romongso, kita dosa banyak, kita lalai banyak, kita jelek banyak, jijik banyak. Allah Ta'ala letakkan kita kat sini, kawan-kawan kita yang jauh lebih baik tak kuliah, tak ceramah. Kok kita yang jahat ni ceramah, seram-seram. Kena senantiasa romongso dan takut. Ya. Untung ya kok jadi ustaz ya, untung ya. Padahal kita paling banyak dosa. Kawan-kawan kita yang tak banyak dosa pun tak dapat jadi penceramah. Kita yang banyak dosa kok jadi penceramah. Hati-hati, itu istidraj. Apa sekali itu tipu Allah. Walau bentuk agama sekalipun Allah Ta'ala boleh beri, tapi tak ada nilai. Bahwasanya tipu aku itu tersembunyi atasmu daripada tempat semut yang hitam pada malam yang gelap. Tak sangka tau kau ditipu Allah Ta'ala. Yaumil akhir nanti nak sakaratul maut, dia ingatkan nanti dia nampak pahala besar, nampak. Kali rupanya kok dosa, kok seksa, kok apa? Sebab kau kira ahli dosa. Kan aku banyak kuliah, aku banyak sembahyang, tapi kau banyak dosa dan kau tidak layak. Terasa, tersimpannya istidraj Allah Ta'ala tu macam semut dalam batu dalam gelap malam. Ada orang boleh jumpa? Takut, waspada dengan Allah Ta'ala. Jangan rasa ujub, jangan rasa kita dah baik. Orang dah buat baik, buat ibadat pun tak boleh ujub, rasa baik. Kok kita buat maksiat kemudian kita nak rasa kita baik? Betul-betul kita tertipu. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang. Semoga Allah ampun dosa kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada lagi Ustaz dah stop. Aku tak payah sibuk nak sental mulut dia ke apa ke. Ustaz dah stop. Ustaz ni dah stop, tapi engkau ni stop lah bikin maksiat. Stopnya. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.